Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Juwata Najiha binti Muhammad Nazri. Saya akan membentangkan isu kebat dalam pentadsiran pendidikan Islam. Pengenalan. Transformasi kurikulum pendidikan Islam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM) 2013 hingga 2025 memberi penekanan utama terhadap konsep kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT yang berupaya melahirkan generasi yang mempunyai keupayaan dalam pemikiran yang kritis dan kreatif. Proses transformasi pendidikan juga telah dirangka berdasarkan pelaksanaan pengajaran guru di sekolah melalui pengubahsuaian melibatkan pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan tahap kemampuan pelajar mengaplikasi setiap isi kandungan pembelajaran berorientasikan KEBAT. Apa itu KEBAT? Kita akan pergi kepada definisi KEBAT, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Definisinya ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penanggulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu menurut bahagian pembangunan kurikulum 2013. Menurut Anderson pula 2011, KEBAT merupakan ciri-ciri perluasan pemikiran seseorang pelajar itu untuk menginterpretasikan, menganalisis ataupun memanipulasi sesuatu maklumat. Kita pergi kepada konsep KEBAT. Konsep pelaksanaan KEBAT dalam bilik darjah menurut KPM memerlukan perubahan dalam kurikulum, pedagogi dan pentadsiran, iaitu kurikulum yang dibentuk berdasarkan KEBAT memerlukan ianya ditulis secara eksplisit di dalam dokumen kurikulum. Manakala menurut pedagogi pula dilaksanakan dengan pelbagai strategi PDPC yang menerapkan KEBAT seperti alat berfikir, soalan aras tinggi dan ikuri. Manakala pentadsiran yang dipelbagaikan menerusi soalan berbentuk aras tinggi iaitu KEBAT dalam peperiksaan pusat dan penilaian yang dilakukan secara berterusan menerusi penilaian berasaskan sekolah (PBS) yang melibatkan 3 aspek utama iaitu penilaian psikomotor, peperiksaan, pendidikan jasmani dan kesihatan iaitu PAJSK. Kita akan pergi kepada fokus KEBAT. KEBAT ni berfokus kepada kemahiran aras tinggi yang seperti kita tahu dengan memberi tumpuan kepada 4, iaitu apa itu 4? 4M, iaitu yang pertama mengaplikasi, yang kedua menganalisis, yang ketiga menilai dan keempat mencipta. Kita akan tengok satu persatu apa itu setiap 4M tu. Yang pertama mengaplikasi. Aplikasi ni iaitu kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu seperti menjalankan eksperimen dan membuat binaan. Itu aplikasi. Seterusnya kepada menganalisis, mencerahkan atau menstrukturkan maklumat ke bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan antara satu sama lain. Menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui peperiksaan, memeriksa dan mengkritik. Manakala mencipta, menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu, menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baharu. Kita akan lihat pula KEBAT dalam pendidikan Islam. Iaitu pelaksanaan dan pengajaran guru Islam sekolah melalui pengubahsuaian melibatkan komponen kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan kemampuan pelajar mengaplikasikan setiap isi kandungan pembelajaran yang diperolehi agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran berorientasikan KEBAT dapat dilaksanakan dengan berkesan. Seterusnya membentuk penghayatan akidah yang mantap di kalangan pelajar. Kita akan tengok pula KEBAT dalam pentadsiran pendidikan Islam. Iaitu satu proses
Pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasikan maklumat bagi guru kepada tahap kemampuan pelajar untuk membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi kepada setiap isi kandungan pembelajaran yang diperolehi agar matlamat pengenalan, pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan kebat dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seterusnya membentuk penghayatan akidah yang mantap dalam kalangan pelajar. Okay, kita akan lihat ciri-ciri kebat dalam pentaksiran. Ada 5 ciri kebat dalam pentaksiran. Okay, yang pertama stimulus, item tidak berulang, berdasarkan situasi yang sebenar, pelbagai tahap pemikiran dan konteks bukan lazim. Okey, apa itu? Jadi kita akan tengok satu persatu. Apa itu stimulus? Item tidak berulang berdasarkan situasi sebenar. Okey, yang pertama stimulus. Stimulus ni dia menggunakan stimulus secara ekstensif. Contohnya graf, gambar rajah, petikan untuk menjana penaklukan dan kemahiran inferen, iaitu menggunakan sesuatu tu untuk memperkembangkan ilmu. Okey, seterusnya item tidak berulang. Item yang pelbagai atau berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mewujudkan suasana yang baru. Seterusnya, berdasarkan situasi yang sebenar, mencabar pelajar untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin, di mana pelajar dapat menggunakan ilmu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar. Okey, pelbagai tahap pemikiran, mentafsir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar. Jadi konteks bukan lazim, konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada pelajar, bertujuan untuk merangsang murid berfikir bukannya menyatakan semula apa yang dipelajari semasa PDP. Okey, cuba lihat gambar rajah yang di atas. Gambar di atas menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, bermula daripada asalnya, daripada taksonomi taksonomi asalnya iaitu bermula daripada pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Yang paling tinggi adalah penilaian. Okey, tapi disemak semula taksonomi ni disemak semula dan dia bermula daripada mengingat, memahami, mengaplikasi, seterusnya menganalisis, seterusnya menilai dan mencipta. Tahap yang paling tinggi adalah menilai dan mencipta. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi iaitu daripada Bloom dan Anderson. Okey, seterusnya terdapat elemen dalam melaksanakan kebat. Yang pertama dari segi kurikulum. Okey, dalam melaksanakan kebat akan ada perubahan dalam kurikulum. Seterusnya, yang kedua iaitu pedagogi, perubahan dalam pendekatan. Okey, dalam melaksanakan kebat, guru haruslah mempelbagaikan pendekatan dalam pedagogi untuk menerapkan unsur-unsur elemen kebat. Seterusnya, pentaksiran. Okey, dalam pentaksiran, guru perlu mempelbagaikan aras soalan untuk memasukkan elemen kebat mengikut tahap murid, kesesuaian murid. Seterusnya, sumber. Guru perlu menyediakan sumber kebat. Seterusnya, sokongan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam kebat. Seterusnya, kurikulum, kebat dalam kurikulum, dan seterusnya latihan. Okey, yang terakhir ni latihan, iaitu latihan kepada semua yang terlibat dalam kebat. Okey, iaitu kepada guru, kepada murid, kepada pihak sekolah untuk memastikan unsur kebat tu dapat diserapkan kepada pelajar. Okey, baiklah, kita akan melihat unsur kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Okey, terdapat beberapa isu-isu yang dipertikaikan, yang dikatakan mengenai pelaksanaan kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam.
Yang pertama, isu yang pertama ini adalah melibatkan guru lah semestinya, iaitu guru belum bersedia dalam melakukan pentaksiran kebat. Okey, kebiasaannya guru kebat ni merupakan pemikiran aras tinggi. Jadi sebelum untuk menerapkan unsur kebat kepada pelajar, guru terlebih dahulu memerlukan persediaan yang rapi dan terancang. Okey. Kesediaan ini adalah disebabkan oleh pengetahuan dan kemahiran guru yang dalam strategi pengintegrasian kebat dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini menyebabkan item pentaksiran kebat tidak ditadbirkan dengan sempurna oleh guru dengan baik. Guru kurang memberi penekanan dalam membuat perancangan pentaksiran dalam menilai keperluan murid. Jika kita seorang guru tu hendak menerapkan unsur kebat, terlebih dahulu guru itu perlu memastikan tahap murid itu. Jika murid itu berupaya untuk menerapkan unsur kebat, guru boleh mempelbagaikan aras-aras kesukaran soalan. Okey, daripada isu tersebut, penyelesaian dari isu tersebut, pihak pengurus tadbir pendidikan seperti KPM, JPM, PPD atau sekolah perlu berusaha mengadakan kursus berkaitan pentaksiran kebat secara berkala agar dapat memberi pengenalan, penambahbaikan ilmu serta pengukuhan pengetahuan kepada guru-guru. Seperti yang kita tahu, guru ni dia tahu ada ilmu, tetapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak sampaikan penerapan kebat kepada pelajar. Seperti guru-guru baru, guru-guru novice yang masih baru dalam pengajaran dan masih tidak tahu bagaimana untuk mengaplikasikan unsur kebat dalam pembelajaran dan pengajaran. Okey, seterusnya isu yang kedua iaitu kesusahan membina item soalan aras tinggi. Tak dinafikan untuk membina item soalan adalah agak susah. Jadi untuk membina item aras lagi tinggi agak lagi mencabar, di mana isu kesukaran menentukan instrumen pentaksiran dan membina item kebat mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan murid. Ini menyebabkan item pentaksiran tidak dapat dinilai prestasi murid secara menyeluruh. Kesediaan ini mungkin berpunca kurangnya pendedahan tentang penerapan elemen kebat dalam pentaksiran ketika berada institut perguruan atau universiti. Ini melibatkan guru lah. Okey, guru mungkin kurang pendedahan, kurang pengetahuan mengenai macam mana nak membina item soalan aras tinggi. Selain itu, selain untuk membina soalan aras tinggi, kita perlu melihat menganalisis, melihat macam mana tahap pemikiran kebolehan pelajar ni, sama ada dia boleh ke untuk menerima unsur kebat ni. Jadi daripada penyelesaian isu bagi ini, isu yang kedua ni, pengubal item pentaksiran perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang kebat serta juga amalan pembinaan item pentaksiran yang standard agar hasil pentaksiran pembelajaran melalui item dan instrumen yang dibina dapat memenuhi tujuan dan objektif pentaksiran dilakukan. Iaitu guru boleh mempraktikkan pembinaan item pentaksiran kebat sewaktu membuat pengukuhan di dalam kelas bersama murid. Sebelum kita nak bagi soalan kebat kepada murid, guru juga iaitu sebagai pengubal item ni perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran terlebih dahulu. Jadi di mana pembinaan item dan instrumen soalan tu dikatakan valid lah, okey lah untuk takbir kepada pelajar. Isu yang ketiga iaitu masih yang terikat dengan pentaksiran tradisional, iaitu guru-guru ni dia masih terikat dengan pentaksiran tradisional, yang pentaksiran dahulu. Terdapat guru yang masih menggunakan penggunaan kaedah tradisional yang hanya berfokuskan kepada proses pengumpulan maklumat dan hafalan semata-mata.
Di mana guru ni dia mengabaikan dan kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran kemahiran berfikir, analisis, sintesis, kreatif dan pemikiran yang tinggi. Di mana dulu pembelajaran dulu adalah chalk and talk, di mana guru hanya memberi, iaitu berpusatkan kepada guru. Guru hanya memberi kepada pelajar, guru dan pelajar hanya menerima apa yang guru beri. Jadi pembelajaran dahulu guru memberi dan pelajar menerima, dan pelajar akan mengumpulkan maklumat dan menghafal apa yang telah dipelajarinya. Contohnya jika dilihatkan dalam pentaksiran pun, dalam pentaksiran peperiksaan dulu berfokuskan kepada hafalan semata-mata. Dia punya soalan tidaklah adalah lebih kepada direct, di mana lebih kepada hafalan, tidak memerlukan kepada analisis, sintesis, kreatif dan berfikiran aras tinggi. Contohnya, item pentaksiran yang disediakan tidak mendorong murid untuk berfikir secara mendalam, tetapi mendorong murid untuk memberikan maklumat itu semula. Seperti jika tanya satu soalan tu, apakah, contohnya kan, apakah maksud istinja? Apakah dikatakan dengan maksud? Lebih kurang macam tu. Ia memerlukan kepada hafalan murid semata-mata. Okey, daripada isu ketiga tersebut, penyelesaian isu tersebut, yang pertama, menyediakan guru yang mahir menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, dalam untuk menyediakan guru yang mahir ni perlukan ada tiga cara, iaitu yang pertama, menyediakan kursus atau latihan terutamanya kepada guru baharu dan pelatih. Yang kedua, guru sentiasa komited dan mencipta sesuatu yang baharu. Yang ketiga, perbincangan sesama guru bagi melaksanakan kebat dalam pentaksiran, kebiasaan dalam PIC lah. Okey, seterusnya yang kedua, guru perlu mengubah teknik pengajaran secara chalk and talk kepada kaedah yang lebih menjurus pelajar untuk berfikir. Okey, telah habis pun tiga isu yang telah kita bincangkan dan penyelesaiannya. Sekarang kita akan pergi kepada cadangan penambahbaikan kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Okey, sebelum kita melaksanakan kebat, kita perlu memahami konsep item kebat dalam pentaksiran. Okey, ada yang kita tahu tadi, kita ada nampak tadi ada 5 ciri kebat, iaitu stimulus, konteks bukan lazim, item tidak berulang, pelbagai tahap pemikiran. Okey, sebelum kita nak melaksanakan kebat, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu ciri-ciri kebat yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran dan pengajaran kita. Okey, contohnya stimulus kan, menjana kemahiran inferen dan penaklukan kritis. Contohnya membuat kesimpulan tentang sesuatu pengetahuan yang baru diperolehi atau dipelajari. Setelah kita mempelajari secara tajuk tu, kita minta murid tu untuk memberi apa kesimpulan, apa benda yang baru dia dapat, benda baru yang mereka perolehi daripada pembelajaran tersebut. Okey, seterusnya konteks bukan lazim ni, iaitu menggalakkan murid berfikir lebih dalam atau sesuatu di luar bilik darjah. Contohnya, kaitkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar murid. Okey, contohnya isu pembelajaran topik istinja. Topik istinja kan. Okey, kita akan tanyalah kat murid, jika ketiadaan air, bagaimanakah cara kita nak membersihkan diri? Jadi kita telah mengaitkan pembelajaran kita pada hari ini iaitu istinja dengan permasalahan ketiadaan air itu. Jadi murid akan tahulah macam mana nak aplikasikan ilmu dalam kehidupan. Okey, seterusnya item tidak berulang. Item berbeza setiap tahun dengan menggunakan bahan yang menangkaupi buku teks atau buku aktiviti. Maksudnya dia tak memperbagaikan sumber soalan, tak semestinya berpandukan hanya terikat dengan buku teks atau buku aktiviti sahaja.
Seterusnya, pelbagaikan tahap pemikiran. Mempelbagaikan kata tugas untuk mentafsir aras pemikiran domain kognitif yang pelbagai. Contohnya, bagaimanakah cara mengatasi, bagaimanakah cara menganalisis. Itu boleh menerapkan unsur kebat dalam diri pelajar. Yang kedua, yang seterusnya, penambahbaikan dari segi pelaksanaan kaedah pentaksiran yang pelbagai menerusi konsep kebat. Kemahiran dalam pendidikan Islam yang boleh diterapkan unsur kebat. Yang pertama, kemahiran membuat kategori. Ia memerlukan keupayaan murid untuk membina kefahaman tentang perbezaan yang wujud dalam sesuatu kandungan. Contohnya, kategorikan perkataan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah dari surah At-Takasur. Kemudian tuliskan dalam buku teks. Jadi murid dia dapat dia dapat berfikir untuk mengkategorikan dan mengenali mana satu alif syamsiah, mana satu alif lam qamariyah. Seterusnya, kemahiran membuat ramalan. Kemahiran mengandaikan perkara yang dijangka berlaku daripada pendekatan yang digunakan melalui tema-tema yang ditetapkan. Contohnya, amalan sedekah merupakan bukti kita bersyukur kepada Allah. Berikan gambaran tentang kebaikan mengamalkan konsep bersedekah dalam kehidupan. Jadi dia melibatkan kemahiran untuk pelajar untuk membuat ramalan. Macam mana? Apakah gambaran tentang kebaikan mengamalkan konsep bersedekah dalam kehidupan. Setelah itu kita pergi kepada penutup. Itulah apa yang kita telah bincangkan, isu-isu dan penyelesaian serta berkenaan dengan pentaksiran dalam pendidikan Islam. Sistem pendidikan kini khususnya dalam kebat merupakan kemahiran yang perlu diterapkan dengan lebih efektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Ianya memerlukan kaedah yang khusus yang mana guru memerlukan pengetahuan yang tinggi dalam kebat. Oleh itu, guru perlu merancang dengan sebaiknya agar penerapan kebat dalam pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkesan. Sampai di sini sahaja perbincangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ialah berkaitan kebat. Apa yang guru perlu tahu tentang kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat. Kebat adalah keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Persekitaran pembelajaran kebat terbahagi kepada murid, guru dan bilik darjah. Ciri murid kebat ialah murid yang rajin menyoal untuk mencari maklumat untuk dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada bagi membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah. Ciri guru yang menggalakkan kebat. Yang pertama, berperanan sebagai pemudah cara. Yang kedua, melibatkan murid secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga ialah menggalakkan murid memberi pandangan dan membuat keputusan. Bagi kelas kebat, ciri-cirinya ialah susun atur bilik yang berpusatkan murid. Bahan sokongan disediakan untuk merangsang aktiviti berfikir dan aktiviti bersifat inquiry, penemuan, penyelidikan, PBL dan kolaboratif. Baik, seterusnya kita akan melihat penggunaan kata tugas jika memberi tugasan kepada murid. Berikut adalah contoh tugasan kata tugas untuk kemahiran berfikir aras rendah, iaitu aras mengetahui. Ia melibatkan kata tugas seperti melabelkan, menyenaraikan, menyatakan dan menyalin. Ini adalah contoh kata tugas aras rendah. Seterusnya, bagi aras memahami terdapat beberapa contoh kata tugas yang lain seperti menerangkan, memberi contoh, menentukan dan menyebut. Ini adalah contoh kata tugas yang masih tergolong dalam aras memahami, iaitu aras rendah. Sekarang kita akan melihat penggunaan kata tugas dalam PDP yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu mengaplikasi.
Kata tugas bagi mengaplikasi, contoh untuk mengaplikasi ialah menjana idea, menjalankan, menyelesaikan, merekod, menunjuk cara. Okey, ini pula adalah contoh bagi aras menganalisis. Mencirikan, membezakan, menjelaskan melalui contoh, memilih, mengasingkan. Sekarang sampai ke tajuk seterusnya, aspek penilaian guru dalam kebat. Pencerapan. Aspek yang dinilai, yang dicerap ialah yang pertama, pelaksanaan kebat dalam PDP, penglibatan murid dalam PDP, teknik penyoalan guru dalam PDP yang melibatkan kebat, kemudian item pentaksiran kebat yang digunakan oleh guru. Tanda aras pencapaian standard kebat dalam PDP seseorang guru adalah berdasarkan peratus pencapaian skor item seperti dalam jadual. Okey, seterusnya alat berfikir yang boleh digunakan semasa menjalankan PDP melibatkan kebat. Kepentingan alat berfikir ialah yang pertama, menyampaikan idea dengan lebih tersusun dan kemas. Yang kedua, supaya murid berfikir dengan berkesan. Dan yang ketiga, mengelakkan murid bersikap terburu-buru dalam membuat keputusan. Jenis alat berfikir yang boleh digunakan oleh guru, yang pertama pengurusan grafik, yang kedua peta minda atau peta iting, yang ketiga kuot 1 dan yang keempat soalan dan penyoalan. Berikut adalah 4 tujuan penggunaan grafik organizer atau GO. Seterusnya, kita akan melihat 6 contoh GO. Dan kini peta iting bukan lagi sesuatu yang baru kepada para guru. Ia adalah satu alat berfikir yang sering digunakan di dalam kelas. Contoh peta iting yang biasa kita guna ialah peta bulatan, peta buih, peta pokok, peta buih berganda, peta dakap atau brace map, peta alir, peta pelbagai alir, multi flow map, peta pelbagai alir, multi flow map, dan yang terakhir peta titik atau bridge map.
Seterusnya, kita akan melihat alat berfikir yang lain, iaitu peta minda. Okey, ada di situ definisi peta minda, apa tujuan penggunaan peta minda, kegunaan peta minda, dan kebaikan penggunaan peta minda. Teknik soalan dan penyoalan adalah salah satu daripada alat berfikir. Dan akhir sekali ialah penggunaan quote. Quote diasaskan oleh Edward D. Bono pada tahun 1970-an. Ia adalah singkatan daripada Cognitive Research Trust. Penggunaan quote melibatkan 6 proses ataupun 6 langkah penyelesaian masalah. CORD is a series of thinking lessons. The name CORD stands for Cognitive Research Trust, where they originally developed by myself. And they're thinking lessons to help particularly with perceptual part of thinking. Berikut adalah thinking tools untuk quote. Baik, untuk quote thinking tools, Ana tak faham sangat tentang penggunaan alat berfikir ini. InsyaAllah Ana akan study dan kita jumpa dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.